di dalam program berbicara bersama Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar yang disiarkan secara langsung daripada Kota Baru menerusi channel Ustream PRC UK dan Asia. Okey, untuk soalan seterusnya YB, boleh tak YB terangkan atau memperkenalkan sedikit sebanyak berkenaan dengan Dewan Himpunan PAS Pusat? Berapakah ramai ahli DHPP sekarang dan apa yang menyebabkan mereka mahu bersama dengan PAS? Saya sangat tertarik bila mendengar mengenai DHPP ini dan kalaulah lebih ramai yang boleh menyertai DHPP. DHPP ataupun Dewan Himpunan Penyokong PAS ini ditubuhkan ialah hasil daripada permintaan dan juga desakan daripada orang-orang bukan Islam yang berminat untuk bersama dengan PAS. Oleh kerana mereka ni di segi pelbagai PAS tidak boleh menjadi ahli secara rasminya, mereka telah mencadangkan kepada parti untuk mewujudkan suatu bentuk bekas ataupun sayap yang membolehkan mereka ni aktif bersama-sama dalam parti. Jadi hasil daripada perbincangan-perbincangan di beberapa peringkat dan akhirnya telah diluluskan oleh Majlis Syura Ulama, akhirnya parti telah menubuhkan secara rasminya Dewan Himpunan Penyokong PAS. Jadi Dewan Himpunan Penyokong PAS ni keahliannya adalah orang-orang yang bukan Islam yang menerima perjuangan PAS dan ingin bersama-sama dengan PAS memberikan sumbangan untuk menjayakan cita-cita PAS, maka mereka boleh masuk melalui Dewan Himpunan Penyokong PAS ini. Ini orang-orang ni kalau kita nak tanya sebab kenapa, mengikut apa yang kita dengar daripada ucapan-ucapan mereka ialah kerana mereka yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh PAS. Mereka merasa yakin dengan perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS. Dan mereka merasakan inilah perjuangan yang patut mereka sokong. Walaupun mereka ini ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Cina, ada Kristian pun ada. Tapi mereka menunjukkan sikap yang positif dan merasa yakin dengan kebaikan dasar yang diperjuangkan oleh PAS di segi keadilannya, di segi persamaannya. Sebab itu mereka sanggup bersama-sama dengan PAS. Mereka pernah ditanya kenapa tak pilih parti lain yang ada, tapi mereka kata mereka keyakinan mereka minat mereka lebih kepada PAS. Jadi inilah tujuan yang paling besar. Adapun tentang angka tu, saya minta maaf lah, saya tidak ada angka tu yang tepat. Saya pun tak tahu berapa jumlah. Dalam 20,000. Saya difahamkan ada lebih dalam 20,000. 20,000 di seluruh negara yang berdaftar. Tapi kalau nak angka yang tepat tu kena rujuk kepada Pejabat Agung PAS Pusat lah. Mereka ada data-data ni, saya tidak ada data yang lengkap tentang benda ni. Wallahualam. Okey YB. Ni mungkin soalan terakhir untuk sesi petang ni dan sebab benda ni mungkin minta YB untuk buat konklusi lah mengenai sesi kita pada petang ni. Jadi soalan terakhir kita daripada Selipar Jepun, sejauh mana pelaksanaan undang-undang syariah di dalam negara kita sekiranya PAS atau Pakatan Rakyat dapat memerintah, yang mana negara kita ni sebagaimana kita tahu mengamalkan sifat demokrasi, yang dikatakan demokrasi ni tidak berasal daripada Islam. Mana adakah boleh diterapkan syariat Islam dalam negara yang mengamal demokrasi ni? Dalam konteks pelaksanaan syariat ini, pertama ialah kita berusaha untuk melaksanakan syariat ini di dalam negeri yang kita perintah, iaitu bermula di Kelantan, lepas tu Terengganu, bawah ni, dan Kedah pun insya-Allah akan mengambil langkah yang sama. Jadi kita di Kelantan sebagai contoh, seperti mana yang saudara tahu, kita telah menggubal enakmen jenayah syariah 2, telah luluskan dalam Dewan, dan sekarang ini kita telah menubuhkan jawatankuasa teknikal pelaksanaan undang-undang ini di peringkat negeri, yang mana pengerusinya ialah Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar sendiri. Saya dan Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli dilantik jadi Timbalan Pengerusi, dan kita ada 20 ahli-ahlinya yang terdiri daripada Ketua Hakim Syar'i, Mufti, lepas tu tokoh-tokoh agama, termasuklah yang baru kita lantik baru ni, yang kita cadangkan nama Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara, dan juga Dr. Abdul Aziz Bari, bekas pensyarah di UIA dalam bidang undang-undang. Ini antara orang-orang yang kita masuk. Dan selain daripada itu, Presiden Majlis Peguam Syariah, Peguam Syariah ni juga kita masukkan, dan dia telah menyatakan persetujuan untuk bersama-sama. Jadi tujuannya adalah untuk melihat ruang-ruang di mana kita boleh
melaksanakan syariat ini dalam konteks yang ada dengan tidak meminda perlembagaan. Jadi jawatankuasa ini akan melihat, dan kalau ada kemungkinan ruang-ruang cadangan-cadangan akan dikemukakan pada pihak kerajaan ke arah pelaksanaan. Jadi kalau tak ada ruang di segi undang-undang, kita berhenti setakat itu dulu untuk melihat peluang-peluang yang ada pada masa akan datang. Adapun dalam konteks negara, pada masa akan datang, adakah PAS akan melaksanakan syariat dalam mengaitkan Malaysia? Memang hasrat kita macam itulah. Itu cita-cita kita. Tetapi cita-cita ini tidak akan kita paksakan kepada negara ini. Kalau takdir kita boleh mengaitkan Malaysia bersama-sama dengan sahabat kita, kita akan nyatakan hasrat kita ini. Tetapi kita tidak akan memaksa. Kalau masyarakat belum bersedia untuk menerima pelaksanaan syariah ini di peringkat negara, maka kita boleh menunggu dan kita akan teruskan usaha memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bersedia secara mental, secara fizikalnya untuk menerima pelaksanaan ini. Tapi itulah hasrat kita, cita-cita yang besar yang kita tidak akan kesampingkan benda ini. Cuma kita tidak akan memaksa. Ini asas yang paling penting, kita tidak akan paksa kehendak kita ni kepada masyarakat. Kita nak supaya pelaksanaan Islam ini berjalan dengan penerimaan masyarakat. Masyarakat merasa yakin, masyarakat merasa selesa pada waktu itu. Sebab tu kita nak jadikan Kelantan ni sebagai makmal dulu. Biar kita buat di Kelantan, kita berjalan di Kelantan, biar orang boleh tengok baik tak baiknya. Kalau ada kelemahan, kita baiki. Kalau ada kesilapan, kita perbetulkan. Dan kita yakin kalau kita boleh laksanakan Islam ni di peringkat negeri Kelantan dengan baik, dengan sempurna, suatu masa nanti orang pun akan menerima pelaksanaan syariat ni di peringkat negara, insya-Allah. Okey, satu lagi YB, satu soalan lagi sebelum kita konklusi. Boleh tak YB jelaskan berkenaan dengan jambatan baru yang belum siap-siap lagi, yang menghubungkan antara Pasir Pekan dengan Kota Baru? Apakah permasalahan yang berlaku sebenarnya? Dan tolong jelaskan juga siapakah kontraktor yang dilantik, dan adakah kerajaan PAS Kelantan langsung tidak terlibat dalam projek ini? Untuk makluman saudara, projek ini projek Kerajaan Persekutuan. Jambatan kedua yang melintasi Sungai Kelantan ini bersebelahan Jambatan Susahaya ialah projek Kerajaan Persekutuan 100%. Jadi kita sendiri tak tahu berapa peruntukan yang disediakan, proses pemilihan kontraktor tu kita memang tidak tahu. Kita tahu hanya bila diisytiharkan dapat pada orang tu, dapat orang ni. Itu yang kita tahulah. Dan mengikut maklumat yang sampai kepada kita ni sudah 3 orang kontraktor, dan ini yang ketiga. Yang pertama dulu tak sempat siap lari, yang kedua pun tak boleh siap juga. Jadi yang ketiga ni, sekarang ni yang ketiga lah. Yang ketiga ni pun kita tak pastilah boleh siap atau boleh siap. Kita harap boleh siap lah. Agak-agak boleh siap. Tapi kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu adakah boleh siap atau tak boleh siap. Dan kita tidak tahu bagaimana proses pemilihan ini dibuat di peringkat persekutuan. Cuma doa kita ialah supaya jambatan ini jadi kenyataan lah. Sebab Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Badawi sendiri yang datang isytihar, letak batu asas. Jadi kalau tak siap jambatan ni, malulah. Malulah kerajaan Malaysia. Jadi kita agak boleh siap lah. Tapi kita memang tak ada campur tangan langsung. Maklumat pun tidak diberi secara rasmi kepada kita kerajaan. Kita dapat maklumat pun secara secondary. Tidak secara rasmi daripada pihak kerajaan pusat. Okey, sekian saja untuk sesi soal jawab bagi program kita pada petang ni. Jadi di akhir ni saya nak minta daripada pihak YB Datuk untuk memberikan sedikit kesimpulan dan mungkin juga amanat dan pesan-pesan yang terakhir, khususnya untuk pelajar-pelajar dan juga warga negara Malaysia yang berada di luar negara, khususnya di UK dan AYA. Pertama saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang mengikuti program pada petang ini di Malaysia dan pada pagi ini di UK dan AYA. Kesudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan ini mengembirakan kita dan memberi semangat kepada kami untuk terus berjuang dan bergerak membuat perubahan di bumi Malaysia ini. Daripada soalan-soalan yang dikemukakan, walaupun saya tidak sempat melayani semua, ada lagi soalan-soalan yang tertinggal, tapi kerana masa tidak mengizinkan, saya minta maaf lah kerana tidak dapat melayan semua soalan. Walaupun saya ucap terima kasih di atas minat yang ditunjukkan melalui soalan-soalan yang berbagai dimensi yang dimukakan. Dan saya harap apa yang saya jawab tu walaupun mungkin ringkas dan tidak tersusun,
tapi sekurang-kurangnya boleh menjelaskan isu-isu dan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh saudara-saudari dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harapan kita ialah supaya tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari dapat bersama-sama dengan kita, dengan PAS, dengan Pakatan Rakyat untuk membuat perubahan di Malaysia. Itulah harapan besar kita. Caranya, sebahagiannya saya telah sebut di awal perbincangan tadi, dengan doa, dengan munajat kita, dengan kempen kita melalui Maya, melalui keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita buat perubahan di Malaysia ni untuk masa depan yang lebih baik. Untuk kita semua. Untuk agama kita, untuk masyarakat Malaysia. Tak kira Islam ke bukan Islam. Untuk keadilan yang sejagat. Dan insya-Allah dengan kesungguhan semua pihak, dengan kami di sini, dengan tuan-tuan dan puan-puan di UK, insya-Allah kita berdoa supaya kita boleh melihat perubahan besar dalam politik negara selepas daripada PRU ke-13 nanti, insya-Allah. Itu sajalah yang saya sebut. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Jazakumullah khair jazak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.